Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا وأنت علينا قادر على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اهدنا واهد بنا وجعلنا سببا لمن اهتدى ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد حاسدين يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada perjumpaan kita kali ini, kita akan sambung pengajian kita dengan kehendak Tuhan daripada mata pelajaran caranya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak manusia kepada ajaran al-Islam. Bagaimanakah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajak manusia kepada ini agama? Kenapa kena mengajak kepada ini agama? Agama ni kita kena baru semua makna dia. Makna sebenar bagi ad-din agama. Agama ni yakni cara-cara kita nak pakai hidup. Tu makna hak kena tu. Cara kita nak pakai hidup di atas muka dunia ni macam mana? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengadakan kita daripada tiada kepada ada, menjadikan kita daripada tanah. Bukannya Tuhan jadi itu sia-sia, bukan Tuhan jadi saja gitu, bukan. Tapi Tuhan jadi li ajli, kerana untuk kita mengabdikan diri kepadanya. Apanya kita kena abdi diri kepadanya? Kerana manusia ni dia adalah Tuhan jadikan dia dalam keadaan lemah. Apabila lemah, serta merta dia kena ada tempat gantung. Apabila tempat gantung bagi manusia itu tiada,
seolah rutuhlah hidup manusia itu. Kalau gitu Allah Ta'ala menjadikan kita dalam keadaan lemah. Tuhan perayak dalam Quran, wa khuliqal insanu dha'ifa, dan dijadikan akan manusia dalam keadaan lemah. Lemah ni makna kata kena gantung di orang lah. Tapi Tuhan tahu kita gantung di orang. Tuhan tahu kita gantung kepada dia. Sebab itulah Tuhan kata wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Suruh kita gantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang hidup tak mati. Maka setelah daripada Tuhan jadikan kita mari kepada ini dunia, Tuhan beri satu ajaran, satu cara yang kita tadi itu perlu dan berhajat kepadanya. Itulah dinamakan Al-Islam. Al-Islam dinus salam, agama Islam iaitu agama cara nak pakai hidup yang sejahtera. Tak ada menyakiti diri dan tak menyakiti orang sekelilingi. Tak memfasadkan akan bentuk ke susun ni dunia, sama ada bombing bagi di antara dan langit, tak ada. Sebab itu Allah Ta'ala royak dalam Quran kata innad dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang Allah Subhanahu wa ta'ala bawa datang kepada kita ni di sisinya iaitu Islam. Dan Tuhan larang kita. Belum daripada Tuhan nak larang, mari kita tengok suruhan dulu. Allah Jalla Jalaluhu kata lagu mana Tuhan suruh kita suruh duduk dalam agama ni. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu, kecek dengan orang beriman ni mana kecek dengan orang reti. Kalau ya ayyuhan nas, kecek dengan manusia juga, tapi kecek pasal orang tak reti. Ya tak serupa tu kalau kita baca Quran ni, ya ayuhan nas. Ingat kata ada orang degil-degil tak reti gang-gang tu. Tapi ya ayyuhallazina amanu, hak ni hak reti. Hak pasal kata berberakah. Kalau kita nak kecek pasal benda lagi berisi, boleh mikir dengan cara sendiri. Wahai orang yang beriman, udkhulu, masuk. Cun, Tuhan suruh, panggil. Udkhulu fis silmi kaffah, di dalam peraturan Islam tadi itu dengan cara sempurna. Ambil di hujung rambut anta hingga akhir di hujung hujung kepala kaki kita. Azakumullah. Anak jari kita tu, kepala jari kita tu, akhir situ. Ambil habis. Dalam arti kata semenjak daripada lahir sehingga mati, mari. Lahir hak mana? Lahir pesing Islam, ia cara belaka. Maka siapa dia mari kepada ini dunia ni kena tahu payah situ. Udkhulu fis silmi kaffah. Patu tu halal kita. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Cuba kita perhati pada ayat tu. Jangan kita ikut jinjak langkah syaitan. Apa tu ayat kata khutuwatis syaitan? Sebab manusia kita ni, dia mari dalam dunia ni tak tahu kepala, tak tahu ekor, tak tahu hulu hilang, tak tahu. Maka dia suka ikut cara yang orang itu letak kepada dia. Khutuat ni kalau kita nak banding bahasa kita, yakni tapak, jejak pada ruang rebuk dia, cara dia. Maka manusia tak tahu gapo ni, dia nak ikut sangat ni. Ni, tapak ni kata nak pergi kanu. Tarik ke kita apabila ada muka-muka tu, wasa nak ikut. Nak banding dengan cara mudah we nampak dulu, seperti kita masuk di dalam tanah luah, tanah lapang, ada pasir, bukit ke lagu mana, katalah gapo-gapo pun.
Apabila kita masuk dalam tu tak tahu kepala ikut, nak tubik tak kena. Apabila nak tubik tak kena, kita tengok tapak orang kaki ataupun tapak binatang, kita khayal lagu mana dalam akal fikir. Fikir kata ya ada jalan nak pergi tu, ada jalan nak keluar dah. Kita pun mula nak ikut lalu. Mula nak pergi lalu turut tu. Tapi syaitanir rajim yang mari pada dunia ni dia letak tapak dia satu. Manusia yang tak tahu dengan ajaran Tuhan ni mana nak ikut muka tu. Lalu Tuhan kata wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan ikut jinjak langkah yang diberjalan oleh syaitan dah. Hawa apa? Kerana innahu lakum adu mubin, sebab dia itu adalah seteru bagi kamu yang nyata. Tuhan lari dalam nung lagi, dalam syurga nu lagi, bukan mari duduk dalam dunia yang tak apa with kita. Tuhan kata alam akul wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma an tilkuma asyajarati wa aqul lakuma inna syaitana lakuma adu mubin. Tak kala Tok Adam dan Tok Hawa tu silap. Silap di sini mana kata lutme. Bahasa siapa panggil terlepas tangan. Supaya kita lah afanallahu wa iyyakum. Modok gatung molek nak naik tangga gatung molek. Hari tu nya telucuk tangan. Telucuk tangan, mula nak guli pating. Juga Adam alaihi salam dengan Hawa alaihi salam, dia dengar apa Tuhan royak dengan cara nyata, dia dengar bukan tak dengar. Tapi sifat kita ni tak ada arah, yang lalai dan terlupa. Duk dalam majlis ilmu umpama ni, wasap iman naik ke atas, tubik daripada luar masjidnya, gelomok tok hak mana tak tahunya, turun suk patak. Ada lagu tu bukan tak ada. Hanzalah pun lagu tu lah masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Klik di rumah dia kata nafaqal Hanzalah, aku jadi munafik dah, dia kata sekali ni. Mari royak kepada Umar, mari royak pada Abu Bakar. Abu Bakar tak aku berbalah ni. Supaya lah mana? Masa duduk di dalam majlis Nabi Muhammad SAW, nampak syurga dengan kau nampak akhirat lebih pada nampak dunia. Tapi apabila klik mari duduk rumah, gelap mata tak tahu kok mana. Munafik lagu ni, dia kata. Lalu Umar pun kata aku berbalah tu, Abu Bakar berbalah tu, pakat pergi cari pergi mari. Lalu kata buat kita tak ada jalan keluar ni, kena jumpa dengan Nabi. Belum nak pergi situ, jumpa dengan Nabi. Madza antum turidun, mun nak gapo mari tiga-tiga orang ni. Hanzalah sore, Umar sore, Abu Bakar sore. Tiga-tiga mari. Dia kata ya Rasulullah, apabila kami masuk dalam majlis engkau ya Rasulullah, nampak hak engkau surah tadi, syarah tadi itu ya Allah, seumpama ka'annaha ra'yal 'ain, nampak dengan mata kepala. Apabila kami ni rojak kelik pada rumah kami, duduk dengan keluarga, duduk dengan kawan gua, duduk dengan kerja, terlupa dia kata benda tu. Munafik ke lagu mana buat kami ni ya Rasulullah? Nabi pun senyum. Nak royak senyum tu, nak wipeheh kepada ummah kata, ya peheh kata, sahabat dia ni ambil penting dengan apa yang dia royak. Orang kita ialah tu, orang haiความสนใจ ambil penting, hai ความสำคัญ, ambilnya jadi benda tu bercakna dalam bahasa surat hak dulu tu. Nak royak kata Nabi tu suka kepada sifat lagu tu. Dia kata lah, dak hakadzal insan, lagu ni lah manusia. Apabila mari duduk dalam majlis, tak apa, duduk dekat dengan alim ulama, naiklah iman. Apabila kelik rumah, duduk jauh daripada ajarannya, turun pasal dia. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Apabila dibacakan ayat keterangan Allah, tambahnya iman, dan di atas Allah yang mereka itu pegang teguh. Tuhan janji dengan Adam dengan Tok Hawa kata, ya jangan muduk sini boleh. Ya Adam, uskun anta wa zawjukal jannah. Muduklah lah syurga, duduk sini. Dengan isteri muduk sini. Tapi mu jangan wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan jumpa, jangan dekat dengan pohon kayu tu, jangan. Tapi dalam surah Taha Tuhan katakan, walaqad ahidna ila Adam min qablu fanasiyah.
walam yajid lahu azma. Dia terlupa janji Tuhan. Apabila terlupa, dia makan buah tadi dengan hasutan daripada syaitan. Lalu Tuhan kata, wa nadahuma, Tuhan panggil Adam dengan Hawa, tamari. Alam anhakuma, tak ke aku suruh talak aku lari dah dulu, antilkuma syajarah, daripada ini pokok, wa aqul lakuma, dan aku kata padamu ni, inna syaitana lakuma adum mubin. Syaitan bagi mu dua-dua ni seteru bagi mu yang nyata. Tak dengar, tak tahu kalau lagu mana. Allah tunduk dua orang tu. Tok nenek kita tunduk kepada Allah Ta'ala gini. Tunduk, nak arti kata sesat dia. Lalu dia berdoa, qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, sebagaimana kita maklum. Klik mari sini. Saya kata wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Ni dalam dunia. Dalam akhir, dalam alai hak dulu ni, alai syurga dulu, nya tipu dia sampai kena mari duk susah sini pula. Susah sini dah. Tuhan apabila mari sini yang nak menipu pula. Lalu Tuhan kata, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan duk turut jejak langkah dia dah, jangan. Innahu, syaitan ni, iblis ni, lakum aduh mubin, bagi kamu. Tuhan coba kita tengok. Tuhan tak rakyat kata lakumaka lakaka, mari dengan kum, habis licin. Tak kira anak ada hak mana, dia ada habu yang berlaku nak tarik manusia tadi itu kepada azabis sa'ir, kepada seksa api neraka. Bab syaitan kita tak sekecek sini. Kau dulu Syekh kita bihawa ada syarah tu. Baik. Apabila gitu saya kata wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin, sudah situ. Lepas tu ada lagi orang hak pesen nak turut ajaran syaitan ni, dia berasa kata nak idea cara-cara hidup pesen bukan Islam. Lalu Tuhan kata wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa nak juga ajaran hak bukan aturan hidup pesen Tuhan bawa datang, iaitu Islam, falan yuqbala min, Allah Ta'ala tak terima daripada dia. Mu nak buat amal, buat. Mu nak niaga, buat. Mu nak hidup lagu mana, lah. Tapi amalanmu sia-sia. Tak ada pedah apa. Tuhan tak terima. Falai yuqbala min. Mari dengan lan lil mu'abbad. Selama-lama. Kalau mu tak beriman, Tuhan tak terima. Wa huwa, kalulah ia berkekal di atas tak beriman tadi itu, kacau juga nak buat amal pasal itu. Wa huwa fil akhirah, sedangkan dia di dalam hari akhirat minal khasirin, daripada golongan orang yang rugi. Di situlah mari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situlah berhajat manusia kepada dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situlah kita kena tengok, wi pandai, wi pecah. Kata Nabi kita nak bawa kita ke mana? Baru siapa nuskhah kita hamba ni muka ni 40 ni. Setelah daripada kita baca pada hisah yang telah lepas, Allah Subhanahu wa taala khitab kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuh ni maknanya suruh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam kata gano, qum fa anzir. Kalimah qum fa anzir ni sedap. Kalau kita faham, kita tak faham tak sedap. Hak naknya kena tahu harga, tengok benda wi pandai. Orang kita kena berlaku akan kepada hiasan. Hiasan kena tak kena. Tak kira pakaian, tak kiranya apa nama cicing ke gapo hak belik perempuan tali tekak tak gapo. Adalah hiasan bagi manusia. Hak besar sekali, kecil mudah tengok pakaian. Kerang apa nama kerang menunghum, cara-cara kita pakaian kita ni. Orang kita ni kalau mata ya siapa, dalam arti kata ya pandai tengok, dia tahu kata kain hak demo ni pakai ni bukan murah ni. Kain ni bukan ada dalam negeri ni. Kain ni susah nak dapat ni dan sebagainya.
dia akan royak kepada kita, kepada diri dia, kata benda ni mahal. Sebab dia pandai tengok. Juga kita orang pakai cicing, kalau kita pandai tengok, ini bukan biasa ni, bukan mata belia pet raksia ni, dak pet sungguh. Ya tengok boleh, tapi kalau Allah kita supaya belaka ya hak 30 kok, 300 kok, 3000 kok, 30,000, 300,000, huah sama belaka. Sebab kita tak pandai tengok. Tapi kalau orang pandai, ya supaya dengan orang duk kau nak tu. Kau nak baju galah. Banding hak tu mudah sikit. Ya pandai tengok, baju ni walaupun 20 kok tapi bukan harga dia ni, ambil cepat-cepat. Kita Allah mana pun tak apa, itu tak pandai tengok. Juga ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata kum fa anzir ni dua patah ya Tuhan kecek dengan Nabi. Tapi apabila faham ni Allah boleh memandukan, boleh bawanya bawa alam, bawa Allah naik ke atas, bukan turun ke bawah. Nawi kita faham kata Islam kita ni agama pasal nak bercara dunia dan akhirat dua-dua. Kalimah kum ni daripada qama yaqumu qiyam. Qum fa'am, suruh bangun olehmu ya Rasulullah. Bangun di sini khitab gapo? Tuhan khitabkan gapo dia? Cuba kita perhati. Kita nak buat kerja sepengah Nabi buat ni, kita kena perhati. Lah mana? Yakni mula-mula sekali orang kita ni nak boleh bangun, dia kena ada gapo di diri dia. Kalau kita nak camnek manusia, nak bagi manusia, yang pertama ada roh. Yang kedua ada perasaan. Yang ketiga ada tubuh badan. Yang keempat ada akal fikiran. Yang kelima ada semangat. Kalau kita bilang dengan kasar-kasar gitu. Maka manusia kita, akal fikiran, roh dia, semangat dia, ilmu pengetahuan dia, jasad dia hak belakang kali. Ia kena berhidup benda ni dulu. Benda 2, 3, 4 perkara ni daripada roh start mula-mula, kemudian ilmu pengetahuan, lepas daripada tu semangat, lepas daripada tu kekuatan dalam, barulah jasad dia itu berjalan boleh. Maka kalimah qom ni Tuhan kata ke Nabi tadi duk selimut. Nabi duk selimut sebab apa? Sebab patah semangat. Apa boleh Nabi kita patah semangat? Kerana dia tengok urusan yang mari kepada dia ni berat sangat. Orang kita apabila berasa berat, tak ada nak kerja lagi pakai hundur dah. Sebab itulah guru, orang nak jadi pendakwah, jangan kita dak sebut di mulut kita jadi banyak akan perkataan payah. Payah. Yang kedua pun payah. Yang ketiga payah. Yang keempat payah, yang kelima payah. Baik. Kalau orang hemah tak tinggi sungguh, mula-mula kena kalimah payah. Nak buat kerja ni payah ni. Kena satu kali tu semangat dia patah, turun pas tanah. Yang kalau yang hemah tinggi sikit, mana kata roh dia gagah sikit, semangatnya tinggi sikit, kena mula-mula payah. Boleh lagi nak gamu. Kena yang kedua, 2 kali payah, kali yang 3 jatuh. Sebab itulah Nabi kita Muhammad SAW, dia kata di dalam hadis Sahih Bukhari, dia kata apa nama? Yassiru wala tu'assiru. Mudah, jangan payah. Kemudian qaribu wala tunaffiru. Dekat, jangan menjauh. Tengok cara Nabi kita. Gapo kita boleh 2, 3, 4 patah ni? Nak rakyat kata cara hak kita nak buat kerja, projek kita besar. Kita nak buat gapo-gapo ni bukan buat halu-halu. Tapi kita nak buat, kita kena berjijak di atas semangat yang tinggi. Supaya kita nak berjaya projek kita hak besar, maka semangat hak tinggi itu hasil daripada mana? Hasil daripada perkataan semangat hak di dalam. Nabi tengok Jibril mari dalam rupa 900 sayap dia. Mai royak tu, orang yang dak selimut.
Qum, angun. Ya kita nak tunggu wi gagah dulu, kamar dia nak buat kerja, boleh juga, tapi lambat sikit ni. Supaya kita duit tak ada lagi, syekh kita dia nak buat jamiah, duit ada lagi lah kocek. Tapi hemah ada dah. Tapi ya buat juga, ya gerak juga, jakah juga, naik di atas tembok, naik di atas batas, naik di atas batas, ya boleh pergi. Kita kena khoyar. Hai, payah tu. Hai, payah tu. Hai, payah tu. Tanah kita kena tambung lagi. Tanah kita tak mengukur lagi. Tanah kita duk nama pia lagi. Hadap bila so 2 3, so 2 3, apa panggil taswif. Saufa itu masuk jalan syaitan. Akhir kali tak ada boleh buat apa. Supaya orang ngaji. Hai, Quran ni nampak banyak ni nampak ni. Ya lagu tu orang ngaji, ya lagu tu hamba besok. Lepas tu ya hafal lagi banyak ni. Ya hafal banyak ni, hafal banyak ni. Ya maaf ni, hafal banyak ni. Lepas tu tengok, bila nak habis hidup balik kok ni. Kok ni yang tak balik. Kena tipu syaitan. Ya dah balik kok banyak. Mari dia tok guru kata, wa inna minal jibal wa inna apa nama? Innal hasa wa inna minal jibal minal hasa. Dia kata sesungguhnya bukit tadi itu daripada anak batu satu sepakat jadi bina jadi bukit. Tu kita tak nampak mana. Mari nak nampak sikit lagi. Seumpama ais titik. Kalau kita tu kok 6 tempat teh kita ni peli air. Tempat teh kita ni malah ya tak itu mana, tak kejap mana. Ya dak titik kita terbelah lah titik. Biar dak tubik situ. Tapi harumai wa tak tahu kalau kita ambil bayar ke ambil benyana ke, mari tadah dia pagi esok boleh ambil uak muga-muga. Yalah tu. Cara kita nak kerja ya mula daripada sikit. Ning nanti tunggu. Tunggu. Faqa'udu ma'al qa'idin, mun dok sangat. Dok Nabi kata. Allahu akbar. Tak sah macam tu. Kalau nak uak fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kita azam satu perkara lepas pada kita musyarat, tawakkal 'ala Allah. Ya syaitan ya tak jang kita buat benda-benda hak molek. Ya tak jang. Hamayam ya tak izin bagi kita, ya tak suka dengan kita. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingat satu perkara. Ya nak buat satu perkara mau kecek dah lain pina ayat pula sini. Ya gi dengan peraturan asbab, bukan gi dengan jadah. Ingat? Jangan buat tawakal di atas Allah deh. Tuhan belaka mengatur kita gi sudah asbab tak usah ambil. Nanti temung sungguh. Lepas tu ya faham lagu ni yang ambil anu ni. Ambil hadis juga tapi ambil sekerat. Oleh kerana lagu tu ia kata man tawakkal, hadis man tawakkala 'ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqahu kama razaqa at-tayr. Ya bacanya tu. Barang siapa tawakal di atas Allah, nescaya Allah Ta'ala itu akan beri makan, beri pada dia, beri rezeki, beri sebagainya seumpama tu hewi kepada burung. Dia bacanya tu ya. Sebab tu kita buat kerja tak usah cari sebab, buat lagi. Ni umat Islam dah utuh. Banyak orang kita dah buat kerja, buat muka tu, buat gani, buat tu, buat gani, tapi tak berjaya. Buat apa? Kerana tidak ambil sebab. Tuhan kata summa atba'a sababa, suruh ikut sebab-sebab. Alak-alak ulama kata kan, waja'alna, Allah Ta'ala jadikan likulli syai'in sababa, ada sebab belaka. Hak kita ni kita. Ada apa di sisi Tuhan? Tak ada. Allah Ta'ala tak berhajat pada sebab. Allah tak ada berhajat pada sebab. Ada apa kita? Berhajat pada as-sabab. Sini nah. Baik. Lalu kita kata, kalau tak mengambilkan dengan asbab, tak jaya dalam masalah kita kerja, agama ataupun dunia ataupun gapo pun dak. Hadis tadi itu tak kena cara faham. Tak kena kok mana tekan hadis sahih kan ni? Sahih tapi dia mau baca sekerat. Sahih sungguh tapi baca sekerat. Tak faham lagi supaya kita sembahyang.
semaya tapi tak ada nya apa nama rokok. Semaya semula rukung tu. Aku semaya dah saat ni sujud, aku sujud kena sujud tapi tak rokok semaya semula. Sebab Nabi kata tardu khimasan wa taruh butunan. Nabi raya kena dah tapi ia faham salah. Sebab itulah Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala ia kata usulud dalal su'ul fahm anillahi war rasul alaihi salatu wassalam. Punca nak jadi juluhnya seorang duduk di dalam keadaan tak kena faham salah terhadap Allah taala dan rasul. Faham salah. Faham salah. Lepas tu Nabi royak gini, cara kita nak buat kerja ni, sistem kita nak buat kerja, kita ngaji cara Nabi ni nak buat kerja. Bukan mana kata kita mai dengar lepas tu klik setagi biar tak ada buat gapo kokku haku lah, tak payah mari sini. Amba tak payah main ngajar sini doyak sama dah. Kita mari dengar, kita mari ngajar, kita pakai nak pegang tangan ni pakai nak ubah keadaan. Nak buatlah mana? Hak dalam kitab nak buat jadi wakil benda hak berlaku sungguh. Banyak dah kitab mujur ulama-ulama partai kita ni, utama hak duk dalam jalan ni ahli sunnah wal jamaah ni, you ambillah kitab ni bak wakah pun tu baik jadi wakah. Bak cara nak mengaji pasal tinggi pun ya wak university. Cara kita nak menega ni ASEAN mo. Ambillah kitab lakar tu. Tapi ambil mari untuk we jadi boleh tengok dengan mata kepala. Duk bacalah kitab saja dengan tak ada buat gapo, tak ada faedah tu. Ngaji juga bab jual saleh. Apa mana bab jual saleh? Cara kita nak order barang luar dan dalam. Tu ya bab jual saleh. Mengapa lah tarikh orang kita begitu begini? Nak pergi beli barang di Malaysia, mai jual di Thailand ataupun ambil barang Thailand pergi jual di Malaysia, tak pandai. Pelau perayut kita ngaji. Tak ada faedah. Benar tadi itu hak kita dah mengaji dah, tapi kita tak pandai nak buat. Hari ni kita mari ngaji, cara kita nak buat lah mana kita nak ambil lah kita ni, dia masuklah hidup kita sungguh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata, "Man tawakkala 'ala Allahi haqqa tawakkulihi." Barang siapa tawakal di atas Allah sebenar-benar tawakal, nescaya Allah Ta'ala itu akan merazkikan kepada dia seperti Tuhan itu razki pada burung. Tardu khimasan wa taruh butunan. Dia tubik daripada sarang dia, belum daripada matahari nak pancar tu lagi, gi cari makan. Kamar dia belum pada nak turun matahari nak gelap, seumpama gini, dia kelik pada sarang dia penuh di dalam biar dia. Maknalah tu. Makna kata gi daripada sarang mengambil asbab tak? Mengambil asbab. Kelik daripada cari apa nama upaya tempat yang pergi cari tu, kelik sampai sarang semula, ambil asbab tak? Ambil asbab. Pas kita nak buat kerja asbab kita tak tahu. Asbab ni kita dok ngaji ni. Kejayaan kita nampak, matlamat Islam kita nampak, tapi wiktikan cara kita tadi itu, ni kita nak ngaji daripada Nabi kita Sayyidil Anam, sebagai penghulu bagi setiap anak Adam yang wajib kita ikuti dia. Qum, diri, bangun, jangan duduk saja. Qum ni selalu qum, bangun, buai kai selimut, fa'anzir, maka hendaklah mung tadi itu gi buat kerja. Kalimah anzara makna beri amaran. Beri amaran ni makna gi pipingnya orang. Awak apa boleh suruh orang lagu ni? Awak apa tak kata qum li islahi nafsika ya anta ya Muhammad. Diri, bangun wahai Muhammad. Mung itu beki dirimu dulu. Tuhan tak kata gitu. Tak ada ayat Quran kecil lagu tu. Awak apa? Kerana Nabi rajulun kamil, seorang lelaki yang sempurna dah diri dia. Yang nak buat kerja kena orang sempurna. Kena orang yang ada wisaitat, ada cara mikir yang luas, ada wayawud, kunawud,
adanya pengalaman, ada ilmu pengetahuan, cukup lengkap. Orang pasal ni nak buat kerja. Sebab tu kita kalau lah sakut syahadah penuh, Australia apa kita habis doktor, Amerika apa habis doktor, Switzerland apa habis doktor, semua luar negara habis belaka. Tapi tu ada sepak debu. Tu ada pukul ramai tu TikTok orang tak sempurna. Pedah gapo belana-lana tu. Setengah-setengah. Allahu akbar. Nak makan mama turun dari TikTok. TikTok ni apa panggil ting-tong. Benar tak berakal. Kita orang nak jadi guru, nak jadi orang mengajar, orang tak ada main lagu tu. Ni nak makan mama, tak sedap royak mama demo rumah ni buat sedap sikit kata. Ni nak makan mama duk tunjuk dalam TikTok, la ilaha illallah. Sebab itulah orang kata, hei anak-anak, hei cucu-cucu, jangan dah hajar ayah dengan mak. Kalau nak main lagu tu sahaja dia pandai. Dia tak pandai situ seni kata. Kalau nak lari dia payah orang tua ni. Dia waktu rompoh belum tak pakai lagu tu. Hak ambo hak bahasa serabut lagi ustaz. Mengajar sanawi, mengajar sekolah agama. Ni nak makan wah dia ni nak buat lagu mana? Allah. Cara nak mengajar makan wah dia tak kena dah hajar kata. Dia hajar masalah nak apa nama nak tani pau dia lagu mana we belah dapat hasil lek. Tu tak apa. Ni cara nak cekah wah dia. Boleh kira lagi. Ni nak buh mulut nak hajar lagi. Hajar boya berni. Tak kena cara ni. Nampak tu tak? Tu. Lalu Nabi Muhammad ni orang sempurna. Apabila sempurna, ni orang nak buat kerja ni, kunci tangan orang nak buat kerja. Anzir, beri amaran, beri amaran. Lalu Nabi Muhammad bangun duk nyatak. Bangun duk nyatak dulu, jangan bangun selalu. Setengah-setengah. Dalam riwayat lah tu. Ya duk selimut, ya buaikan selimut, ya bangun duk nyatak. Supaya hak ni sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara bangun tidur jangan bangun selalu. Bangun tidur, bangun sapuh muka. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak faqina azaban nar ila akhiril ayat tadi. Baca ayat tu, sapuh muka kamar dan mengingati Allah, baru kita bangun. Satu cara hak Nabi kita bangun tidur. Lepas tu pergi basuh muka, beruh gigi, kamar dia ambil air semayah yang segar dah lah. Itu cara. Kalau bangun gah selalu, tu duduk buah pitai tu. Cara nak bangun tidur pun Nabi hajar. Allah, dah Islam kita ni molek tak tahulah. Dia mau kira ambil kan. Lalu dia bangun. Nyatak, lepas tu berdiri. Apabila berdiri, dia pun kata kepada Khadijah dia. Masa ni duduk Khadijah ni, bukan duduk dengan Aisyah. Sebab tu walaupun Aisyah duduk kata-kata, duduk ingat hak tak ada gigi tu aku darah tak ingat. Ya tak apa. Sebab hak ning hak bantu ya sungguh. Hak tak ada, bukan Khadijah tak ada gigi. Tapi nak ayat kata kinayah kata tua. Kinayah kata tua. Tapi hak ning hak berakal sungguh. Siapa kau boleh niaure anak dengan Khadijah. Aisyah tak boleh halih. Hak boleh seorang Ibrahim tu, Maryah Qibti daripada Askandariah, daripada Mesir tu. Aisyah tak ada riwayat kata dia dapat anak dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma'alam pada apa hak kita tahulah. Kalau ada hak lain riwayat Allah bihi alim boleh riwayat tambah tak apa. Lalu ya takut ni tak boleh tidur saya kata. Kena buat kerja sungguh. Mu duk letih lagi tu, tidur dulu tak apa, tak boleh ya tu. Lalu dia baca ayat Quran. Qul inni la yujirani minallahi ahadun wa lan ajida min dunihi multahada illa balaghan minallahi wa risalatihi. Allah, cuba kita tengok. Ninglah apabila orang kita ni wahyu masuk dalam jiwa dia, masuk dalam dada dia, masuk dalam perasaan dia. Lagu ni. Lagu mana? Tidaklah sesuai kata. Aku ni nak duk saja lepas badan ni. Tak boleh dah siapa pun boleh nak menyelamatkan diri aku daripada seksa Tuhan jikalau aku lawan dia.
Lawe Tuhan lawe lah mana? Yakni tak buat kerja. Allah. Orang pandai kerja tak buat kerja, lawe Tuhan. Orang pandai mikir tapi tak mikir, lawe Tuhan. Orang pesen kata ada idea. Idea ni makna ada cara mikir molek tapi dia tak buat tubik benda molek tu. Pedah untuk diri dia dan umat, lawe Tuhan. Maksiat bukan sekadar maksiat duk nanti duk minum arak dak. Hak peseng ada moga ni tapi tak buat kerja, lawe Allah Taala. Allahu akbar. Kita kena insaf. Bomo di media dia, doktor di media dia, tanaikwam di media dia, muhandis di media dia, guru di madrasah media dia, guru di jamiah media dia, tok imam media dia, semua kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Semua kita ada tanggungjawab belaka setiap kerja. Maka pekerjaan adalah Islam. Nabi Muhammad pilih orang sebagai dia contoh tauladan, orang hak pandai bijak saja, hak lebih-lebih saja, ada kuasa sungguh, ada kualiti mikun nafhab. Sebab tu Islam kita boleh pegang teraju Allah. Nabi ayat akan lagu ni. Di mana? Dalam hadis Sahih Bukhari. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man wussida al-amanatu ila ghairi ahliha fantadhiris sa'ah. Barang siapa serah urusan bukan ahli, orang pandai, orang hak reti pandai, maka orang ni nanti rupa lagu ni nanti selerak, dia kata. Selerak sungguh. Sebab tu dia tak wi jawab kuasa kepada Abi Dzar Al-Ghifari. Abi Dzar kata, ya Rasulullah, taklah aku ratik wi kerja seumpama Abu Bakar dan Umar. Ya himmah tinggi. Lalu Nabi pun senyum, mai dekat aku sikit. Bukan nak tapah, mari nak ajar. Mai dekat aku sikit. Nabi pun tak tangi. Mu nak kerja. Nak kerja ya Rasulullah. Nampak orang lain kerja belaka, takut kita tak boleh pahala akhirat esok. Ya himmah lagu tu. Nabi kata, hei Abu Dzar, aku duk tengok mu ni, mu tak kuasa nak kerja sebab Abu Bakar Umar kerja. Mu orang biasa, mu sekadar kerja aku tak mudah-mudah ni tak apa, tapi hak pesen tu tak usah ambil. Kalau mek mu tak boleh buat kerja, sesat akhirat esok, dia kata. Allah. Abi Dzar kata, gitu ya Rasulullah. Khizyun wa nadamah. Rugi dunia, sesat akhirat. Mana buat apa kerja? Ni enggak Allah. Kalau kita kata, kalau kita nak sebut takut jadi itu bid'ah dah. Terkadang maaf lah dah. Tok ime setengah-setengah kampung kena kata nak royak. Setengah-setengah kampung kena usung. Nak pegang lagi tok ime buat apa tak orang lain hak kuasa boleh jadi. Nak baca Quran pun tak leh dah. Baca Quran pun tak tubik dah makhraj. Taklah jawatan kuasa wi hak pandai-pandai buat kerja katik. Ni kita nak wi faham kata cara kita ni teng mi kuam plian. Kena ada ubah. Kita tak sah. Kita ingat dah orang ngaji sunnah ni ingat. Apabila kita tak kuasa dah nak buat, serah pada orang. Buat jadi supaya umpama Hasan, anak Ali, cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa Muawiyah dak pegang. Ya naik juga. Ya anak Ali sesuai dia lah jadi jawab kuasa hak tinggi ya. Dia kata aku nak hormat pada Muawiyah sebab dia orang tulis wahyu untuk aku. Tulis wahyu bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nenek aku, tok aku. Dia orang tua pada aku. Kalau aku kacau nak buat jadi ketua dua, pecah, tumpah darah sama umat Islam. Tak apa aku jontok mu mengetah. Mana sifat tu? Hilang lagi kan? Sama ada orang beralih rekhalah kau salah ke, hilang lagi ke mana sifat tu? Hai paina. Tak ke Islam kita nak kata? Itu tepat yang tu. Lalu Nabi kata kalau aku tak buat kerja, cerak aku kena seksa. Mu sendiri wahai Khadijah tak boleh tolong apa-apa aku. Kerja aku gapo? Illa balagham minallahi wa risalatihi. Iaitu kewajipan aku ni kena mensampaikan risalah Allah. Ya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan perkara tadi itu di atas diri aku. Lalu dia baca pula ayat Quran lagi, ya tarbiyah dengan Quran. Pas kita tak ingat Quran. Nak tarbiyah lah. Kita sebagai orang nak tarbiyah orang, pergi halaqah ke, naik tah member ke, ngajar ke, gapo ke kata gilah.
Kita tak ingat Quran. Pak kita nak ambil gapo macam? Kunna sombat kita maisang, kita tak buat. Pak kita nak ambil gapo macam? Nabi kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam tarbiyah orang dengan Quran sebab tu baik jadi orang. Sebab tu hai anak muda, adik-adik yang jadi mengaji di Mahalai Fatani sekarang dan mana-mana pun kata gilah Al-Quranul Quran. Allah bil Quran. Jaga-jaga dengan Quran, ngaji hafal Quran, mengaji tafsir Quran, ngaji cara nak ambil dalil dengan Quran, hak tu tinggi kali. Hafal bawah. Ngaji faham tengah. Cara nak ambil dalil daripada Quran, letak sini sebagai ciksa, hak tu hak tinggi kemocak. Patut amal duduk di mana tok guru? Amal kamu dengan Tuhan. Kalau ilmu tak amal jadi Yahudi. Kalau amal tak ada ilmu jadi Nasara. Hak kita nak minta ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin, hak tu hak tu dah. Baik. Lalu Khadijah mendengar katakan sifat kita dengar gi mari ni good, molek kali. Barang siapa nak jaya hidup tamu kabar mining kena dengar urang. Hais. Dengar orang, dengar ajaran hak molek daripada perkataan. Dengar headphone tu hak molek. Bukan dengar orang mana telinga tu rengeh hubau tu tak ada. Lah tu malah nak hembak tak rak lagu tu. Hak lagu tu kena ayat suku, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Anu ayat lain. Orang yang beriman apabila orang tak cukupnya Islam sempurna tu orang fasik orang panggil, royak gapo-gapo kepadamu, timai molek dulu. Lagu tu. Tapi hak ning-ning dak dengar ajaran hak betul lalu dah. Orang royak dengan headphone, royak dengan lakan, royak dengan alasan, royak dengan dalil, terima. Dia ada waktu ni tak leh lagu tu. Hak pesek tak sedengar orang ni tahu tak menyakit siapa? Menyakit Firaun. Dia tak dengar orang hak tu. Akhir sekali ana rabbukumul a'la. Aku hak tinggi sekali. Menyakit tu. Dia menyakit ni tak kira tua, muda, pertengahan, lelaki, perempuan, kaya, tak kaya, alim, tak alim, super. Kita kena beki cepat. Wajib kena beki cepat-cepat sebab menggotu tu binasakan diri kita. Dengar. Nabi perbaca, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalata wallahu ya'simuka minan nas. Rasul, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baligh siapa daripada apa yang Allah Taala wak turunkan kepada engkau daripada Tuhan engkau. Hak ni hak kita nak wi kat orang ni. Hak nak wi kat orang ni gapo dia? Ajaran Allah Subhanahu wa taala. Hak apa? Ajaran lain tak boleh. Molek. Tapi apa kena wi ajaran Allah Subhanahu wa taala? Sebab Tuhan yang menjadikan kita, dia tahu kata obat kita nak gapo. Supaya kita misal supaya kita sakit. Apabila sakit, tabiat manusia kita berasa nak berubat. Pas berubat tadi itu orang tu royak gini, orang ni royak gitu, orang ni royak gitu, orang royak gini. Banyak tempat. Pas kita pun coba, sini pun coba, sini pun coba, sini pun coba, sini pun coba, nya tak hengoi. Sebab dia tak sekung dengan kita. Dia cari sini. Nampak suku pada demo. Bayar apa tak ada mahal. Tapi kita sekung dengan dia. Ya wi henggo kita. Kasupa. Jadi wahyu Allah Taala ni dok menyelik mari daripada cara mikir jahilih yang gelak gelita tadi itu, wari pancaran seolah kata satu jalan cahaya mari masuk mari. Cahaya tu mula-mula masuk halus. Muka gelak gelemak ni ke? Mari halus yang pancaran satu. Sebab Tuhan menamakan Quran tu dengan nur. Ya ayuhan nas
qad ja'akum burhanum min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Tuhan waktu akan cahaya kepada kita. Ilaikum, kepada kita manusia. Lalu orang yang bagi cahaya tu, cetuhkan cahaya tadi itu, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hari ni untuk nak berubat we kena dengan penyakit. Manusia kita kalau kena Quran, jauh panas. Sakit setara Umar ni tak ada dah ha. Biar kata nak berani seumpama Umar, cuba akak tangan dalam dunia ni. Tak ada. Berani sungguh. Bukan berani bahaun dak ah. Biar lagi berani seumpama Khalid ibn Walid. Panglima dalam Islam kita. Asadullah. Biar lagi seumpama Hamzah ibn Abi Talib. Tak ada. So cari ya. Ar-rijalu haula Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang hadap sekelilingi Nabi, sahabat tu yang hebat tu. Puak ni patah dengan apa tahu tak? Patah dengan Quran. Tapi kalau kita dengar Quran kita rasa sakit, lebih ada waktu lagi. Lebih teruk. Waktu tu habis awak dah. Masa duk jadi jahiliyah dulu tu, Allah dah lah. Tapi apabila dengar Quran, turun lutut. Sebab itulah Quran ni kita tak boleh rasa dia kata dia ada manfaat bagi kita. Malaikat kita tadi itu kena jemur dia. Bahasa orang tua panggil jemur. Kena tunduk kepada dia. Kalau tiap-tiap kali kita dengar Quran wasa nak akak goh kita, sampai bila pun dia tahu manfaat bagi kita. Siapa dia nak berasa kata Al-Quran itu pemandu, pemimpin, rendah diri. Tak diri kita tak aku ni berhajat kepadanya, aku berhajat padanya. Buat power kita tinggi-tinggi tak bawah. Insya-Allah dia masuk. Sebab itulah inti ning apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebar sungguh kepada umat manusia, jahiliyah zaman itu tak kuasa nak halangkan cara mikir hak dibawa datang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Quran ni, tak kuasa. Nak sekat tak boleh. Nak sekat tak boleh. Terutama waktu malam. Siari pakat belakang. Jangan pakai hak Muhammad nah. Jangan dok percaya nah. Ni aku pak saudara sendiri pun tak percaya, anak saudara mesti tak puk situ je kata. Abu Jahal duk dakwah, Abu Lahab duk dakwah. Bukan mudah lah. Puak ni pohon pandai, puak dia pohon dulu tu orang cidik. Orang tak cidik, dia pasal nak cengah lalu tu orang tak cidik. Pasal pas apa buka 12 malamnya pergi duk buah muh Nabi. Duk sekelilingi dengar Muhammad baca gapo, sedap weh, dia kata sedap. Lalu turun koro sama-sama puak dia nak buat lagu mana puak kita ni apa dok gi. Pahak gi pun bukan orang biasa. 3 orang hak gi, hak pelaga kepala di jalan. Yang pertama Abu Sufyan belum ada masuk Islam. Sakhr ibn Harb mula-mula ketua Quraisy. Kedua Abu Jahl, Hisham, Umar ibn Hisham. Yang ketiga Akhnas ibn Syariq. 3 orang ni ketua al-jahiliyah, ketua Quraisy. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berasa kata, Nabi tahu. Orang pun khabar dia bukan Nabi tahu dengan ilmu gaib dak. Orang royak tu semalam tu puak-puak demo hak tak sek dengan ajaran mu tu wahai Rasulullah, puak-puak saudara mu sendiri, puak-puak besar pakat dengar belakang baca Quran. Kau sedih Nabi. Sedih Nabi ni buat apa? Sebab dia tadi itu berasa kata hak ya royak tu tak molek di mana. Dia nak buat kerja sungguh dia peramban orang kita. Kalau kata saya buat kerja, buat lepas-lepas 45 minit dah nanti berlambat we nak boleh rocang nak bunyi ku nak tubik ni. Tu tak ada amanah. Tak ada partai kita tu tapi nak misah. Tapi Nabi dak. Nabi ya peramban tengok tak salah mana aku duk royak.
Guna bahasa bermolek dah. Pas buat ia berpeheh. So 2 3 so 2 3 bila belaka. Menengung duduk rumah. Apa nama? Khadijah pun tanya, jadi lagu mana pula ya Rasulullah? Pia dak menyakit timung. Wa apa mun jadi lagu ning ni? Oh, dia kata, Khadijah, aku ni habis hawa dah royak kata. Tapi wa apa demo tu tak percaya? Salah mana aku? Salah mana aku? Lalu Khadijah pun duduk senyap, duduk diam, tak jawab. Sebab puak dia ni dia tak kecek banyak mana. Hak kita kecek banyak tapi tak kena. Kecek kau tu, kecek kau ni, kecek kau tu, kecek kau ni, tak kena sahabuk. Orang siapa yang kata ru tuk reang, tapi ru reang, tapi ru cing sak reang. Tahu belaka. Tapi tak kena sahabuk. Ha tu tak salah tu. Pas di sapa dia hak sapa apa? Sapa kafe. Tepuk juga, tambah juga. Nah, dan sebagainya. Tak ada tu big gapo. Apa situ haram wak hijalah tu dah. Haram rugi masa, israf masa. Lalu tu waktu ayat Quran. Fa innahum la yukadzibunaka walakin adh-dhalimina bi ayatillahi yajhadun. Waktu tu bukan dak bakit bahau terhadapmu wahai Rasulullah, mu tak sadar mikirlah. Kata cara mu raya tu tak kena dah. Tapi puak dia sendiri itu zalim kepada diri kerana dia itu paling belakang daripada ajaran aku, yang kata. Lalu tu hawi semangat. Ya lagu ni kita kena wi semangat juga. Semangat ni kena wi sokmo. Pas kita jadi ibu bapa ni jangan kerak semangat anak cucu kita. Ni ambo ada saing dengan orang kerak semangat anak cucu. Anak cucu dia ni bijak, pandai, tapi mai mi kuam gapo usah siapa panggil tak adanya kesikatan di dalam diri. Mai mi kuam gapo panggil kata kuam mancai networking tak ada. Sebab dia dok kena kerak di mak ngapak dia tu masa kecil-kecil dia dok uak-uak kerak tak ada. Salah semua budak ni mikir. Zalim tu kita tarbiyah anak kita lah tu zalim. Walaqad kuzzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kuzzibu wa udhu hatta atahum nasruna. Sesungguhnya Tuhan royak kata Tuhan nak semangat ke Nabi. Bukan mu sore wahai Rasulullah, apabila mu kerja tadi benar aku suruh ni nak akaknya projek ni akak naik tinggi, orang pakak dusta, orang pakak wak karut padamu, orang menyakit timu, bukan mu sore. Rasul belum padamu ni ramai lagi, tapi mereka itu fasabaru, sabar. Sebab tu orang nak jadi pendakwah, nak pegang teraju Quran sunnah tadi itu, Allah nya berinya daging mentah. Hang tamah tak hidup di tanah taning. Di sini orang tak makan roti pagi-pagi, orang makan nasi kerabu dengan budu. Allah banyak karanya. Semua tadi itu untuk nak banton, untuk nak memenuhkan perasaan semangat hak tinggi nak akak projek hak kena. Tapi syarat jangan terlupa teraju saat ni. Orang nak buat kerja kena orang reti pandai, orang ahli. Kalau kita tak pandai, ngaji pada jadi orang ngaji, tak sah jadi orang ngajak. Kalau kita tak pandai jadi orang ngaji, tak sah jadi orang ngajak. Tapi pendakwah boleh. Kita ngaji, kita cakjung orang mari ngaji sekalian kita. Kita jadi pendakwah pada midat tu. Jadi dah boleh pahala jadi pendakwah tu. Tapi kalau nak ngajak, kau dulu. Kau dulu. Ya cara ya ada. Wa uzu hatta atahum nasruna. Dibakit bahong, dimenyakiti sehingga datangnya gapo nama? Datangnya pertolongan daripada kami. Gapo nama ya? Projek satu perkara kita nak kerja manhaj Nabi ni ya gi dengan cuba lah. Misal kita kalau nak buka perniagaan kita, jual beli kah? Gapo akak kata? Bukan nak naik sehari dua ni. Bukanlah kita apabila kita buat hal ni, buat tak sungguh. Buat bukan kena buat dengan cara pasal main-main. Bukan sungguh dak lah. Kita buat, kita tak tak jaya ni. Kita pun pakak pusing lalu. Kau dulu. Kita kena buat dengan cara dulu. Siapa buat apa ni Allah semua sebut lagu ni? Sebab
kita tadi itu terkadang duk mengadu, Allah gano tak naik ini, gano gitu gano. Kita kena proses mula. Supaya orang balik kita duk tu. Balik kebun balik gapo. Terkadang dengar cara-cara mikir tadi itu, nya tebal phau ni, nya tanah phau ni, nya tebal phau ni, tanah phau ni. Tak ada hasil apa. Ada lagu tu. Kita kena tetap nah. Gapo-gapo kena ada pendirian yang tetap. Kuaman kong kita tu, pendirian kita tu cut yun tadi itu kena tetap. Sebab itulah peratnya hak kita dak bawa, hak kita dapat daripada Quran daripada hadis, cara memikir buah memikir samaratil fik. Bahasa Sia kata ผู้ที่ไม่มีจุดยืนณวันนี้ผู้ที่ไม่มีจุดยืนณวันนี้เขาจะไม่มีที่ยืนณวันหน้า. Ya tak ada pendirian hari ni. Esok nak diri mana? Kena ada pendirian. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya hajar kita nawi kita ada pendirian. Jangan kita tadi itu loleh. Setan ni panggil loleh. Gitu. Tu. Ngaji sini setahun, ngaji sini. Tubik sini, ngaji sini, tubik sini, ngaji sini, akhir sepak debu. Juga orang pasal kerja, buka ni buka, akhir bengkerak, tak ada gapo sekarang, duduk rumah sewa. Adalah tu. Saya nyembih demo. Nampak dah tu, ada 2 3 4 hotel kedah hak yang nego sedap-sedap. Tapi dengan sebab pendirian sini ya tak ada. So, 2 3 4 habis licin, sekarang duk mau sewa. Ada. Negeri Arab banyaklah tu. Maka manhaj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cara kita nak buat kerja sabat tetap. Fasabaru ala ma kudzibu wa udhu hatta atahum nasruna. Sehingga datangnya kemenangan dakwah Tuhan tu tolong, bantuan daripada Allah tu tolong siapa masa. Wala mubaddila li kalimatillah. Tuhan tak sama sekali nak ubah sistem dia. Kata aku nak tolong orang buat kerja ugam, orang buat kerja gati nabi aku, ataupun orang duduk di atas bantasan nabi aku, tak kira dalam medan mana-mana. Kita boleh jadi pendakwah banyak ni buat kita ni. Dalam medan, terutama dalam medan ekonomi. Medan ekonomi ni sebab itulah Nabi hijrah kepada negeri Madinah 5 minit Nabi. Sebab itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah mai pada Madinah Al-Munawwarah li ajli al-muamalat, muamalah ekonomi. Ekonomi ni mana? Penting dalam masalah keuangan. Duit kena ada. Sebab orang jadi pendakwah. Ingat ni, ambo nak nasihat lalu ni, nasihat pada diri kita mula-mula sekali. Tak ada kuaman kong dia tak ada, dan kangen dia tadi itu tak ada. Orang pesen ni banyak jadi gelecah. Banyak jadi gelecah. Ngaji bijak, ilmu banyak, semua tadi itu Tuhan mudah bagi dia, tapi duit dia tak ada. Orang pesen ni bahaya. Apa? Kerana orang beli dia boleh. We kereta ke dia, we rumah ke dia, we kerja pada dia, we orang perempuan pada dia boleh tukar orang pesen ni. Dia tukar boleh, dia perindai. Daripada dia nak nampak tak benda ni salah, tapi dia boleh royak tak betul boleh. Tapi dia guna cara dia, ngaji dia bantu kebatilan. Banyak negeri Arab lah tu. Kalau sebut pakat kenal belaka, tapi tak usah sebut. Banyak negeri Arab lagi. Jadi mufti, jadi qadhi, jadi tu jadi ni, tapi puak tak ada duit lah kacak. Sebab itulah tok-tok guru hak besar dalam Islam kita, hak nama tetap sampai ke hari ni, dalam akan tetap sampai kiamat, seumpama Bukhari, orang kaya. Orang kaya. Imam Malik kaya. Imam Ahmad orang ada. Sebab tu dia tak jual agama dia. Dia mai kai sana. Hukum lagu ni. Mung nak aku kerja tempat mung, tapi aku tak boleh rayak benar-benar, aku tak sih. Tu. Sebab tu dia tetap sampai ke hari ni ilmu-ilmu mereka. Kita apa sama? Bagi orang kita, orang ada dah tu, bantu seorang dua daripada kalangan bakar kita jadi alim ulama, dia sedap di sini.
Nabi kita buat lagu tu, sebab itulah Nabi kita tengok bakar dia. Mulia tak? Mulia. Tengok orang duk bantu dia, apa nama? Semua nasab dia pun mulia, bakar dia, tanak kedudukan dia pun orang mulia belaka. Lepas tu orang duk tepi dia Khadijah masuk pada umur yang 25 tadi tu, orang nampak satu fikiran dengan dia. Allah. Kalau kita baca oleh Sahih Bukhari, Nabi Ibrahim alaihissalam satu kali dia pergi di rumah Ismail. Nak ayat tahu sini ni. Pergi di rumah Ismail. Ismail tu baik pergi cari makanan luar daripada rumah, tak ada rumah. Mari tanya orang Tino dia tu dalam riwayat natu Ibrahim, dalam riwayat Bukhari ni dia tak kenal. Kata Ibrahim tu pok bagi Nabi Ismail. Tak kenal dengan sebab apa, wallahu bihi alim. Tapi dia tak kenal. Dia tanya. Kata, ayah mari danu. Ayah mari sini. Muduk dengan siapa? Aku duduk sini. Lalu dia royak kepada, dia tanya, Ibrahim tu tanya pada isteri bayi Ismail tadi tu. Tanya kata, Ismail duduk dengan mung ni susah ke payah? Semua dia royak belakang. Gapo hak susah, dia royak bilicin. Allahu Akbar. Royak so Ismail ni tak gerak gini, Ismail ni gini habis. Lalu dia pesan kepada orang perempuan tu kata, apabila Ismail kelik, royaklah kata, cuba sipai pintu dapur tu tukar buah baru atik lah. Sipai pintu dapur tukar buah baru atik. Patah tu ya Ibrahim kecek. Ni hadis Sahih Bukhari bukan dongan. Nak royak kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Ismail talia dia tu bukan hak lain. Tok dia benar-benar tu Ismail tu daripada hak jalan ni Arak ni. Ismail kelik. Dia mari adik rumah. Oh ada orang tua mari. Yo yak gapo yo sifat lagu mana? Ha tak ayah habis dah dia kata. Yo yak gapo? Oh yo yak kata suruh pintu adik tak faham kok iso sifat pintu nampak tak nak punuh dia kata. So tukar pintu lagi dia kata. Ibrahim itu Ismail faham. Itu ayah habis dah dia kata. Oh ya faham. Suruh ambil isteri hak lain. Sebab isteri pesan ni tak bantu suami. Tak say nak suami tu kerja agama cara molek, tak ada semangat, tak gatu tak gani. Dia suruh tukar. Mari hak so lagi itulah jadi kuat. Nak faham kata apa? Di antara Khadijah dengan Nabi Ismail, isteri Nabi Ismail hak mula-mula tu tekah langit bumi. Nak ayat kata kita tadi itu apabila nak buat kerja Islam, orang tepi tadi tu satu fikrah dengan kita. Hak tu hak Nabi kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam royak. Bukan makna kata kita nak buat main-main masalah ni. Lah, bukan nak buat main-main. Itulah benda hak kita boleh pandangan di sini. Mudah-mudahan perkara yang kita boleh dengar daripada cara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk nak menjalankan, melaksanakan dakwah dia, mengajak manusia pada agama Islam, nak berjaya, selamat sejahtera di dunia dan di akhirat nanti. Ini apa ajaran yang disampaikan oleh alim ulama kita, dia bawa Quran, bawa hadis, bawa perkataan ulama, bawa kisah, bawa cara mikir, bawa tarbiyah. Itulah ilmu pengetahuan yang Allah Subhanahu wa taala fardu di atas kita, suruh mengaji belajar sebagaimana Nabi kita kata, talabul ilm faridatun ala kulli muslim wa muslimatin. Mengaji belajar hukum agama ni fardu di atas kita, laki perempuan di kalangan orang yang beriman. Sekadar ni pada perjumpaan kita sekali ni, as'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ayyaj'alana wa iyyakum mimman yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanah, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.